亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。我们现在已经进入了圣诞月的第2个礼拜三，让我们来唱一首诗歌，来纪念耶稣基督的降生。耶稣基督是谁呢？他是上帝的羔羊。我们常常听人说替罪的羔羊，替罪的羔羊，就是说我们什么人做某某人的替罪羔羊，就是说替某某人顶替他的错误，他的罪行，他的恶行。耶稣基督来到世界，就是要顶替我们世人犯罪所受的刑罚。耶稣基督就是神为我们预备的替罪羔羊。Selamat sore ibu-ibu sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita memasuki Rabu yang kedua di dalam bulan Natal ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, Domba Kudus. Pada waktu kita mengingat siap untuk merayakan hari Natal, biarlah kita ingat, kita tahu siapakah itu Yesus. Yesus adalah anak domba Allah yang kudus. Saudara, seringkali kita berkata bahwa si anu sudah menjadi domba yang korban, ya, domba korban. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang sudah disediakan oleh Allah untuk menanggung dosa-dosa kita. Karena kedatangan Dia ke dalam dunia justru untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan kita. Kita angkat satu pujian, Domba Kudus.
Tuhan boleh mempertemukan kami di rumah Tuhan. 谢谢您，父神，我们能够在你的家见面。 Bukan kebetulan kami boleh datang pada hari ini, jam ini untuk bersekutu. 我们的出席并不是偶然， Karena 1-2 orang berkumpul atas namamu, di situ engkau hadir. 因为你说1-2个人聚集，奉你的名聚集在一起，你就在我们当中。 Kami percaya Roh Kudus pimpin kami untuk belajar akan firman. 我们相信圣灵要带领我们学习你的话语。 Berkati kedua hambamu 愿你赐福你2位仆人， dan berfirmanlah dan kami siap mendengar. 愿你说话，我们静听。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告，奉耶稣基督的名字，阿 Amin. 门。 Selamat sore. 姐妹们，午安。 Tahun 89 ya, 1989 saya melayani di Mojokerto. 在1989年，我在蒙州格多侍奉 GKT Mojokerto. GKT 中华基督教会。 Sebagai masa praktek pada waktu itu saya masih ingat ya. 那时候我是一个神学生的实习生， Kami nggak diinstruksikan bahwa hari Senin itu ada 2 jemaat, ada jemaat yang sedang berdoa pagi. 我不知道，因为教会没有告诉我，因为礼拜一有早祷会。 Karena hamba Tuhan senior cuti, kalau ada masa praktek mereka cuti begitu. 那时候呢，牧师传道已经在这的，他们这个度假。 Dan diberitahukan bahwa hari Senin itu kita hamba Tuhan off. 我所知道的呢，教会告诉我，礼拜一就是传道人的休假，就不用上班。 Nah, jadi saya tidak kemana-mana, tetapi saya di dalam gereja tidak melakukan pelayanan apa-apa begitu ya. 那我也没有出门，我在家里，我也没有其他的侍奉。 Karena malamnya itu hari Minggu dan hari Sabtu itu pemuda itu begitu banyak, datang dari Surabaya, dari Jawa, mereka datang ke Mojokerto untuk berkumpul di situ. 因为礼拜六、礼拜天有很多人来聚会，甚至于从其他的地方都到摩羯格多来参加我们的聚会。 Singkat ceritanya, hari Senin pagi-pagi 那么礼拜一早上 ada suara berteriak keras, 有很大声喊叫声， Juanto gitu ya. 传道， Kita mau berdoa. 我们祷告啊。 Oh, siapa ini ya? 我说是谁啊？ Lalu saya waktu itu sudah beres ya, sudah berpakaian biasa untuk siap kalau suatu waktu ada kebaktian. 虽然我不知道有聚会，但是我已经预备好了，随时随地要侍奉，我就已经预备了。 Karena suatu waktu ada telepon, ada pembesukan begitu ya. 营业的时候有电话来需要探访，我就已经做好准备。 Ternyata ada satu AI yang sudah umur ya. 原来有一个姊妹， Namanya saya panggil Mak Untik. 我就叫她马文定。 Untik. Ternyata ada 2, bukan 1, 2. 有2个年长的姊妹， Mak Untik dan Mak Xionglo. 马文定、马雄龙。 Jadi hari itu dia mau berdoa. 那一天呢，他们2个人祷告， Tapi sebelumnya buat renungan dulu. 但是祷告之前呢有短讲， Nah, jadi saya suruh bercerita. 那么他们就要我短讲了。 Ada keunikan dari 2 emak ini. 这2个老姊妹有她特殊的地方， Yang satu pendengarannya kurang baik, 有一个耳朵不灵， yang satu penglihatannya kurang baik. 有一个眼睛不清楚。 Saya taruh di sini ya, kebaktian. Jadi bikin papan tulis, saya suruh ke depan. 那么他们就要我到前面，旁边有黑板。 Saya cerita Adam dan Hawa waktu itu. Kejadian Adam dan Hawa. 我就讲亚当夏娃。 Nah setelah itu, setelah firman, mereka berdoa. 讲到之后呢，2个姊妹 Saya 就 ikut 祷 juga 告。 ya, saya ikut berdoa. 我当然跟着祷告， Tapi lama sekali berdoanya. 可是他们祷告很 Lama 久 sekali. 很久Ya sudah, saya aminkan. Kamu sudah 1 jam lebih mereka berdoa. ，1个钟头多他们祷告。 Ya sudah, saya selesai, saya ke belakang, tapi saya tidak tinggalkan gereja. 结束之后，我就到教会的后面，我没有离开教会。 Akhirnya selesai juga. 他们也结束了， Saya tanya, 我就问了， Adi tadi doanya apa? Mak, saya panggil Mak Xionglo, Mak Untik. Doanya apa? 这个刚才你们婆婆祷告什么呢？ Berdoa untuk gereja, 祷告为教会， berdoa untuk keluarga. 为家庭。 Mak Untik, Mak Untik. 温迪婆婆， Anaknya semua Kristen. 她的孩子们都是基督徒。 Dan ketua majelis. 也是，这是那个主席。
Demikian juga Mak Xiong. 马修乐也是， Dan dia adalah salah satu orang yang cukup berada di situ. 他算是一个经济好的， Tapi dia yang membawa keluarganya untuk kenal Tuhan. 那他也把家庭带到主的面前来信主， Tetapi tidak pernah berhenti untuk terus mendoakan. 但是他一直为这个事情祷告。 Saudara terkasih Yesus Kristus. 亲爱的姊妹们， Konsep keluarga, membawa keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, itu adalah konsep yang harus kita pahami. 我们每一个信主的人要知道，要有一个观念，就是说我们已经信主的，要把没有信主的家庭带到主的面前。这个观念我们需要有。 Saya bukan ikutin Mak Untik dan Mak Xiong loh, bukan. 我不是照着那个两个婆婆。 Kita akan belajar hari ini. 那我们今天从神的话来学习。 Yohanes pasal 1, 我们看约翰福音第一章， ayat 40 sampai 42. 约翰福音第一章第40到42节。约翰福音第一章第40到42节这样说：听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”弥赛亚翻译出来就是基督。于是领他去见耶稣，耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。”基法翻译出来就是彼得。 Nas hari ini adalah ayat 41 bagian akhir. 今天我要着重的就是第41节的下半节。 Kami telah menemukan Mesias. 我们遇见了弥赛亚， Wah, ini penting sekali ya. 非常重要。 Siapakah yang mengatakan itu? 是什么人说的呢？ Andreas. 安德烈。 Kepada siapa? 安德烈跟谁说呢？ Simon. 安德烈对西门说。 Siapakah Simon? 西门是谁呢？ Saudaranya. 就是安德烈的兄弟。 Jadi bagaimanakah Andreas ini mengenalkan Yesus, Mesias itu kepada saudaranya? 我们今天就看见安德烈怎么样把他的哥哥西门带到主耶稣的面前。 Kata-kata ini tidak muncul tiba-tiba. 那么安德烈所说的话不是突然间说的。 Atau pas kebetulan di otak dia lalu ngomong kepada Petrus, kami telah menemukan Mesias. Bukan itu. 这也不是他突然想什么就说什么，跟他的哥哥我们遇见了弥赛亚，不是的。 Kata-kata ini tidak biasa. 他的话是不平常的。 Tetapi sangat penting sekali orang Kristen untuk belajar, mengenal dari apa yang Andreas lakukan bagi keluarganya. 可是我们作为基督徒，我们必须知道非常重要，安德烈为他的家庭做些什么呢？ Dari mana ide Andreas ini untuk bisa pertama kali bercerita kepada saudaranya? 那么安德烈从哪里来的一个思想呢？要把耶稣基督告诉他的哥哥。 Tentu kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya ya. 所以我们需要看之前的经节。 Ayat yang ke-37 di sana dikatakan, 在第37节这样记载。 kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. 37节，两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。 Siapa yang mengatakan itu? 谁说的呢？ Yohanes. 约翰， Tapi di sini tidak disebutkan pembaptis ya. 就是世袭的约翰说的。 Sebenarnya Yohanes pembaptis. 这就是世袭约翰。 Ada khusus kenapa Injil Yohanes tidak pakai gelarnya pembaptis di situ, nanti diskusi lagi ya dengan 那么这个约翰，这个世袭约翰为什么没有注明是世袭的约翰呢？ Jadi Yohanes Pembaptis berkata begini, 世袭约翰这样说： lihatlah anak domba Allah itu. 看了神的羔羊。 Jadi waktu Yesus lewat itu, Yohanes katakan lihatlah anak domba Allah itu. 所以当耶稣经过的时候，世袭约翰就说：看了神的羔羊。 Ini kalimat yang kedua ya. 这个是第二句。 Karena kalimat yang pertama 第一句， dilakukan di depan umum 那个是在大众面前说的。 ketika Yesus mau dibaptis. 当耶稣要受洗的时候 Di，sana dikatakan lihatlah anak domba Allah ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 世袭约翰第一次说的话，就是在第29节。约翰看见耶稣来，就说：“看了上帝的羔羊，除去世人罪孽的。” Kalimat yang kedua ketika Yohanes berkata kedua muridnya, lihatlah anak domba Allah itu. 第二次所说的就是在第37节、39节说的：“
看了神的羔羊。 Lalu kedua muridnya pergi meninggalkan Yohanes, ikut Yesus. 听见了施洗约翰的话，施洗约翰的2个门徒听见了之后就跟随耶稣。 Gimana perasaan Yohanes ya? 施洗约翰的感觉怎么样呢？ Dia seorang pengajar. 他 dia 是 punya 教导人 murid. 的，他有学生。 Lalu ketika Yesus lewat dan dia mengatakan inilah anak domba Allah, 当耶稣经过施洗约翰介绍耶稣说这是神的羔羊， dua murid pergi meninggalkan dia. 然后他自己的学生就离开他， Kemana? 去哪里呢？ Ikut 跟随。 Yesus, dia pergi ikut Yesus. 约翰的门徒听了就跟随耶稣了。 Dan ketika dia ikut Yesus, 当2个门徒跟了耶稣之后， Yesus katakan apa? 耶稣说什么呢？ Ayat yang ke-38. 第38节， Apakah yang kamu cari? 你们要什么？ Jawab mereka, 他们说， Rabi, di manakah engkau tinggal? 他们对耶稣说：“拉比，你住在那里， Wah, menarik sekali. 很吸引人，是吗 Apakah yang kau cari? ？”耶稣说：“你找什么？ Bukan siapa yang kamu cari. 不是说你找 Yang 谁， jelas, dia mencari Yesus ya. 一定是很清楚，他们是找耶稣。 Tapi pertanyaannya, apakah yang kamu cari? 但是耶稣说你要找什么， Adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting sekali diketahui. 这是非常重要的问题， Karena pada masa itu, 因为那时候， ya, banyak orang-orang yang belajar sesuatu yang baru. 那个时候有很多人学习新的东西， Sesuatu yang penting. 重要的东西， Untuk apa? 拿来做什么呢？ Ada tujuan-tujuan tertentu. 有特别的用意， Untuk berkuasa, 要掌权， mencari keuntungan, 找利益， atau faktor lain. 或者是其他的。 Maka Yesus mengatakan apa yang kamu cari. 所以耶稣说你们要什么？ Yesus ingin tahu motivasi Andreas ini apa. 耶稣要知道他们的用意。 Akhir-akhir ini banyak kita harus tanya kepada diri sendiri juga. 这些日子，我想我们应该很多的问自己： Kenapa ikut Kristus? 我为什么要跟随耶稣？ Kenapa kita ke gereja? 为什么要到礼拜堂？ Kenapa kita beribadah di rumah Tuhan? 为什么要到神的家敬拜？ Banyak hal yang kita nggak ketahui bahwa ada kepentingan-kepentingan tersembunyi yang sebenarnya kita nggak mencari Kristus. 其实，在我们的内心里面有很多我们的用意。我们来，其实很多人并不是真正的找耶稣。 Motivasinya adalah ya biasa saja. Mungkin ada juga yang mereka ke gereja untuk cari teman. 当然有些人来礼拜堂要找朋友， Ada yang bosan di rumah. 有的在家里厌烦了， Ada yang nggak betah di rumah juga. 有的在家里耐不住脚了。 Bagi anak-anak remaja melepas tanggung jawab orang tua, dia pergi ke gereja. 少年人可能讨厌老子，爸爸妈妈啰嗦就到礼拜堂了。 Ada yang mau cari rezeki, loh ada loh. 有的要找福气， Dia pindah-pindah kerja sana kerja sini karena apa? Gereja itu menyediakan setelah kebaktian makanan. 所以呢，有些教会呢，有的人搬来搬去，他为的是要做一些的食物； Ada yang mencari dia karena mau kesembuhan. 有的人找耶稣，因为要得到医治。 Banyak motivasi yang terselubung, yang kelihatannya banyak datang ke rumah Tuhan, tapi apakah benar dia murni mencari Tuhan? 有很多隐藏的动机用意，所以很多人来到耶稣面前，是不是真正的要找耶稣呢？ Apa jawaban Andreas? 那这个安德烈怎么回答耶稣呢？ Apakah yang kamu cari, kata Yesus? 耶稣问他说：“你们要什么 Jawaban Andreas apa?？” 安德烈回答说什么呢？ Dia nggak menjawab. 他没有回答耶稣的问题。 Ayat yang ke-38 tadi. 刚才第38节， Rabi, di manakah engkau tinggal? 安德烈回答耶稣：“拉比，你住在那里？” Orang bertanya apa, dia tanya lagi begitu ya. 耶稣问他说：“你要什么？”他反而问耶稣， Gak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, tetapi dia bertanya kembali kepada Tuhan Yesus. 他没有回答耶稣的问题，他反而问耶稣 Guru, di manakah engkau tinggal?：“ 拉比，你住在那里 Wah, ini penting sekali. ？”这个很重要。 Biasanya 一般来说， para pengajar-pengajar itu 很多老师 hal biasa untuk membawa sampai mengenal tempat tinggalnya untuk belajar. 就带着学生来到他的家来学习。 Andreas ingin lebih dekat lagi dengan Yesus.
安德烈愿意更进一步的亲近认识耶稣， Karena itu dia mau tinggal di mana Yesus tinggal. 所以他要住在耶稣所住的地方。 Dan Yesus berkata, 耶稣回答说， mari dan kamu akan melihat. 在第39节，你们来看， Rupanya orang ini ingin sekali mengenal Yesus. 哦，原来安德烈很想渴慕认识耶稣， Ingin belajar tentang Yesus. 要学习耶稣。 Sebelumnya dia mendengar dari guru yang pertama yaitu Yohanes Pembaptis. 之前安德烈听他的老师是约翰， Tentang Mesias, 关于耶稣基 anak 督， domba Allah. 上帝的羔羊。 Sekarang saya menyaksikan sendiri. 现在我自己亲眼看见了， Aku ingin mengenal lebih baik. 我要更好的认识耶稣， Aku mau tinggal dengannya. 我要跟耶稣住在一起， Mau belajar dengan guru ini. 向他学习。 Berapa banyak orang Kristen seperti itu? 是不是有很多基督徒像安德烈呢？ Kalau bilang study Bible, sudah mengkerut. 如果讲要学习查经，他眉头就皱起来了。 Apa yang paling ditakutin di sekolah? 那么在学校学些什么呢？ Khususnya guru matematika. 比方说学习算术、数学。 Biasanya kalau guru matematika berkata begini, pasti menegangkan. 如果数学老师这样说，学生一定很紧张。 Siapa yang mau ke depan untuk mengerjakan soal yang baru diajarkan? 我前面黑板上有题目，数学题，什么人要做？上前来。 Itu ketegangan pertama ya, ketegangan pertama. 学生就觉得压力了， Tidak ada yang mau maju. 没有人上前啊。 Pertanyaan kedua, 第二个问题， baik kalau tidak ada yang mau ke depan, saya akan sebutkan namanya. 假如没有人要上前，我要点名。 Langsung mules. 肚子痛了， Langsung mules. 肚子痛了， Aduh, dipanggil nama. 糟糕，点名了。 Anak kami punya nama depannya S. 我们的孩子的朋友前面的名字是 Sophia, Sarah, Sifra. Sophia, Shara, Sifa。 Kami berdua juga punya pengalaman sama di sekolah kalau supaya namanya terakhir disebut ya, absensi ya. 我们也有同样的感觉，如果我们的名字被点，老师点名。 Kalau nama A depan itu huruf besar A, B, C, D sebagainya itu saya duluan dipanggil. 如果前面是那一定是你先被叫了。 Jadi ketika guru udah mulai buka buku absensi, dia melihat 所以当老师把点名簿看他名字的时候， ketegangan terjadi. 哇，学生就很紧张了。 Padahal itu kegiatan apa? 其实那是什么呢？ Belajar. 那是学习的过程呀， Membuat dia bagus, baik. 对学生来说是好的， Menjadi dia mengerti. 让他明白。 Saudara, ketika kita bicara study Bible, sudah enak duluan. 当我们讲查经的时候，我们就肚子痛了。 Tahun depan gereja akan program itu. 明年教会的有教会的事工， Aduh, jangan study Bible lah. 有查经不想了。 Nah, kita ada rencana online dan onsite ya. 现在有在网上的实体的， Bukan nakut-nakutin. 不是叫你们害怕。 Anak domba Allah, siapa anak domba Allah itu? 谁是神的羔羊呢？ Jangan-jangan kita juga nggak tahu. 可能我们也不知道。 Anak domba Allah di dalam pasal yang pertama 29, 神的羔羊在第1章29节说 lihatlah anak domba Allah 看那神的羔羊 yang menghapus dosa dunia. 除去世人罪孽的。 Ketika Abraham anaknya dipersembahkan 当亚伯拉罕献上他儿子的时候， dan Allah menguji ketaatan iman Abraham. 上帝要试验亚伯拉罕的信心。 Ketika pisau itu akan menyembelih anak yang dikasih, 当这个刀要撒在他儿子身上的时候， Allah mengatakan stop. 上帝说：“停吧，停止。 Lihatlah domba yang tertambat 你看那里有一个羔羊， menggantikan anak. 要代替你的儿子。 Ada orang yang mengatakan seperti itu. ”有人说， Tapi ada juga anak domba Paskah. 有人也说有这个逾越节、受难节的羔羊。 Peristiwa ketika orang Israel akan keluar dari Mesir. 当以色列人要离开埃及的时候， Barang siapa ada darah di pintu gerbangnya, maka Allah akan melewatkan kematiannya. 有哪一个家他的门楣门框上涂了羊的血，那么灭命的天使就走过去。 Bisa jadi di dalam pengertian itulah Yesus adalah anak domba Paskah
耶稣基督在这样的这个认识当中，耶稣基督就是那逾越节的羔羊。Orang waktu mau Paskah makan binatang domba itu, 以色列人在这个受难节、在逾越节的时候，就要吃羊羔， sempurna, 要吃羊羔 tidak boleh ada yang luka, 啊，是那个羊羔是好的，不可以受伤的， tidak boleh ada yang patah. 不可以有什么骨头折断的。 Yesus di dalam Injil Yohanes dikatakan hanya satu-satunya di dalam 4 Injil tadi, satu-satunya mengatakan Yesus tidak dipatahkan kakinya. 我们知道这个神的羔羊耶稣基督在被钉十字架的时候，四福音那边记载，只有他被杀的时候，他的脚没有被打断。 Dia disalib tidak dipatahkan kaki. 他虽然被钉在十字架上，但是人没有把他的脚折断。 Domba Paskah itulah domba yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang berdosa. 逾越节的羊羔、受难节的羊羔，就是神为世人所预备的， Sehingga dosa manusia dihapuskan, 以至于人的罪孽可以被除去。 digantikan yang menanggung adalah Kristus Yesus anak domba Allah itu. 受罪、犯罪的人被刑罚，但是有耶稣基督神的羔羊来代替。 Nah sekarang anak domba Allah itu depan mata Andreas. 现在这个神的羔羊就在安德烈的面前， Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggal dengan Yesus. 所以安德烈离开家里，他来跟随耶稣， Berkorban saudara. 他付了一点的代价。 Berapa banyak kita ikutin seminar-seminar motivasi dengan biaya jutaan-jutaan itu. 有很多时候，我们从一些的，我们跟做一些的演戏班， Ya pelatihan-pelatihan yang kita ikuti. 许多的讲戏班， Tapi berapa banyak kita ikut dalam persekutuan rumah Tuhan, berdiam diri untuk belajar Alkitab. 我们跟随什么培训了，这个那个了，但是我们到底花了多少时间，真正在神的面前，在神的家学习他的话语？ Penting sekali orang percaya mengenal Yesus. 我们基督徒很重要的，我们要真正认识耶稣。 Ambil kesempatan itu. 安德烈拿这个机会， Berapa lama dia belajar? 他学了多久呢？ Enggak tahunan. 好多年， Enggak banyak waktunya. 其实时间不多。 Ya menikmati dekat dengan Tuhan. 他享受与主在一起的时间， Karena itulah ketika sudah mengenal siapakah Yesus 所 itu, 以当他认识谁是耶稣基督， dan dia tahu siapakah yang menghapus dosa manusia itu, 他知道什么人来除去世人的罪孽， kemenangan itu, keselamatan itu diambil diri sendiri. 这个得胜，安德烈取来为自己。 Maka di dalam ayat 41 tadi dikatakan, 所以刚才在第41节这样说， Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. 安德烈先找着自己的哥哥西门， Mula-mula bertemu dengan Simon. 最先他把哥哥彼得找来。 Saudara, bukan sepertinya, memang cerita ini mengkaitkan pemahaman Andreas tentang siapakah Tuhannya, 安德烈知道了他的主是谁， dan dia mengenal betul akan Tuhannya, 他真正知道耶稣基督， untuk tidak berhenti sampai di situ. 他没有就在这里停止， Kenalkan kepada orang lain. 他把所认识的耶稣基督介绍给别人。 Mula pertama siapa? 首先介绍给谁呢？ Petrus, kita mengatakan Simon Petrus, saudaranya sendiri. 他先找说自己的哥哥西门彼得。 Ada banyak penafsiran kata-kata mula-mula ini. 有很多这个各种各样的解释，关于讲到起初最先。 Saya setuju kepada mengutamakan Simon, keluarganya sendiri. 安德烈把他的家人放在首先第一步。 Sudahkah yang kedua ini? Sudahkah kita mengenalkan keluarga kita? 我们是不是已经把耶稣基督介绍给我们的家人？ Siapakah Yesus itu? 耶稣到底是谁？ Pada saat keluarga kami, maksudnya mertua ya, 当我们的家庭， belum percaya Tuhan, 就是我的岳父还没有信耶稣， itu nggak sehari 2 hari ya, 那不是1-2天的才信耶稣， tahunan percaya Tuhan. 多年几十年。 Mama itu tahunan percaya Tuhan. 那么我的岳母，他的岳母很多年才信主。 Kami, kalau saya keluarganya sudah percaya Tuhan ya. 那传道的父母已经信了主，
tapi keluarga Vini belum percaya Tuhan. 但是我太太的爸爸妈妈家庭还没有信主。 Yang penting baiklah, Evanus. 最重要的，我的岳父岳母说最重要 Gua 的我 nggak 是做好 nyakitin 事啊， orang kok, saya nggak nyakitin orang. 我没有伤害人啊， Saya nggak pernah ngecewain orang. 我没有骗人啊，叫人失望啊， Selalu berkata. 他就是这样说。 Suatu ketika kita tanya, "Mah, mau dibaptis nggak, Mah?" Gitu ya. 但是有一天我们说妈，你要受洗吗？ Mau. 他要， Tapi belajar kitab dulu ya, Mah. 但是你要先学慕道班。 Waduh, nggak ngerti saya. 哎， Harus 我不 diajarin. 明白了，慕道班不明白了。 Jadi nggak langsung dibaptis, belajar dulu, Mah. 要受洗要先学习啊。 Papa mertua yang lama. 我的岳父 Itu orangnya sangat baik sekali. 他真是好人啊， Baik sekali. 非常好， Nggak pernah maki-maki orang 没 ya. 有骂人的。 Semakin baik, semakin sulit dia percaya Yesus. 所谓的好人越难信主，你知道吗？ Tetapi Roh Kudus bekerja, bukan kita yang bekerja, betul? 不是我们工作，圣灵工作。 Andreas tidak banyak mengenal Yesus waktu yang cukup lama, tapi pesannya itu jelas. 安德烈认识耶稣不久，刚刚认识， Anak domba itu menghapus dosa. 可是他清楚神的羔羊除去世人的罪孽， Pengampunan terjadi pada saat orang masih hidup. Gitu ya. 赦罪的恩典是要在人还活着的时候要领受。 Dan itulah sebabnya mula pertama dia cari keluarganya sendiri. 所以安德烈首先找的就是自己的家人。 Berapa banyak orang Kristen sulit berkata yang benar tentang Yesusnya kepada keluarga sendiri. 很多基督徒很难真正的、清楚的说明耶稣是谁。 Ya, saya masih ingat ketika KK mulai dibentuk ya, 我记得当我们要成立小组的时候， ada 4D itu ya, ingat nggak? 有4个 day。 Apa? 第一， D. 第一个 day 是什么呢？ Salah satu D deh. Setelah dengar firman Tuhan apa? 一个 day 是什么？ Yang terakhir 最后 diceritakan ya, 要 dilakukan. 诉说， Ceritakan 要诉说， kepada siapa? 像谁呢？ Komunitas kita. 像我们 Wah 的， itu nggak gampang. 像我们社群里面的人。 Sempat di awal pertama kita mulai itu, aduh saya nggak gampang nih mau cerita tentang sesuatu yang kalau ngomong soal mau makan kemana, mau hobi yang sama, gampang. Tapi bicara sesuatu yang itu kita nggak terbiasa. 我们不习惯 Ya, 起初的时候，如果去哪里吃啊，那很容易 ya，nggak terbiasa. 没有习惯。 ini nanti, aku pendeta dibilang gitu ya. Itu percakapan di awal-awal ya. 这个起初的时候，我们的成员小组的成员这么说的。 Karena kelompok kecil yang lalu itu adalah pendeta ngomong, bapak ngomong, kita jemaat seperti ini. Oh bagus ya, gitu ya. 以前我们小组传道人在那边说话，我们就很被动的听。 Dan suruh cerita, ya terserah ada enggak ya sudah terserah. Tetapi kalau kelompok kecil yang sekarang, ceritakan. 但是呢，我们现在的小组，你自己要开口诉说。 Jemaat dikasih Yesus Kristus. 姐妹们， Ada perubahan orang yang mengenal Yesus pasti ada. 真正信耶稣的人一定生命改变。 Pertama, Andreas memanggil Yesus apa? 第一，安德烈怎么叫耶稣呢？ Pertama, yang pertama, 第一，他怎么叫耶稣？ belum saya baca ya. Ayat yang ke-38. Kata mereka kepadanya, guru, Rabi. 38节，安德烈对耶稣说什么？拉比就是父子老师。 Ayat ke-41 dikatakan, 41节， dia nggak mengatakan, Petrus, kami menemukan guru, bukan. 第41节他跟彼得说的时候，他不是说彼得，我们看见老师了没有？ Kami telah menemukan Mesias 我们遇见了弥赛 yang 亚， diurapi, yaitu Kristus. 就是受膏的耶稣基督。 Ada satu hal yang menarik sekali, semakin kita belajar firman Tuhan, bukan kita semakin jenuh, tetapi semakin kita meningkat pemahaman dan 一 pengetahuan. 个真正学习神的话的人，不是很厌烦，那是叫我们越学习越有兴趣。 Tapi hati-hati juga. 可是要小心， Kalau pengetahuan dan teori yang terlalu banyak kita dengar, 如果我们所听见的，
tidak pernah disampaikan di dalam konteks kita tinggal, 没有在生活中表现出来， itu bukan tujuan kita menjadi murid. 那不是我们做学生的用意。 Targetnya adalah apa yang sudah kita kenal tentang Kristus Yesus. 学生就是说，我们知道了我们的父子老师耶稣之后， Menuntun kita untuk ada tuh Koko belum percaya tuh. 我们认识耶稣基督以后，就要受到引领，看看哪一个婆婆没有信主。 Saya 2 kali mendoakan orang sampai mati. 我2次为人祷告死掉了， Satu jemaat yang di Sunter, atau sesuruh saya layani, 一个就是在孙的一个人， tapi sudah percaya Tuhan ya itu. 他信了耶稣呀， Jadi waktu didoakan, 祷告之后 kemudian terangkat begitu ya. 断气了。 Yang kedua, yang belum percaya Tuhan. 第二，我祷告的死的还没有信主， Koma. 他这个不省人事了，昏迷。 Kalau yang sering penginjilan orang sakit tidak tahu ya. 医院布道的人知道， Penginjilan kepada orang-orang sakit itu punya satu pemikiran bahwa kuping itu yang terakhir ya, masih berfungsi ya. 你知道啊，一个在昏迷的人，他的耳朵 Kalau 还没 punya 听的， koma diem gitu, 他昏迷， kuping masih berfungsi ya. 耳朵还能够听。 Jadi kita terus beritakan Injil kan, 我们告诉他福音， nah kita bisikin kan. 我们在他耳朵里面说， Nah jika waktu itu saudara masih saudara dengan Vini ya, 啊，那是我太太的亲戚， panggillah saya, udah mau mati nih orangnya. 要死了，他就叫我，他们家属叫 Coba 我 deh doakan, 为他祷告， tapi udah nggak sadarkan diri. 昏迷了， Nah, kita berdoa, 祷告， saya bisikin, 我就在他耳朵， namanya David ya. 啊，他名字叫做大卫， Nah, Om, kalau Om mau didoakan, gerakkan tangannya aja ya. 我对他说，如果你要我祷告，你动一动你的手， Mesti berfungsi. 哎，他还能动， Berdoa. 他就动了，我们就祷告。 Tapi mau diinjilin apa udah mepet, waktunya udah mau mati. 时间要死了，我说些什么呀？ Gak ada kesempatan itu, saya berpacu dengan waktu. 没机会，我一直看那个 Mau 心脏 nginjilin dari pendekatan apa saya juga waktunya sudah sangat sedikit sekali. 时间很短，我说什么呀？ Jadi saya hanya bacakan satu kitab Mazmur. 我只有读诗篇， Ya, ketika saya bacakan, 当我读诗篇的时候， ekor air mata. 他流泪了。 Dan saya tanya terakhir, 我问他， maukah Om terima Yesus? 你要接受耶稣吗？ Gerakkan tangan. 你动一动你的手， Gerakin. 啊，再动手， Cepat 然 sekali. 后那个土 Oh, 啊， keluarga di depan, saya harus di depan. 就家人就知道他离开世界。 Nah ini pengalaman yang unik yang saya bukan memintanya ya, tapi 2 kejadian, yang satu tidak percaya Yesus, satu belum percaya Yesus. 这就是我为2个人祷告的经历，一个祷告死掉信了耶稣，一个还没有信耶稣的，后来信了耶稣也死掉。 Yesus adalah juru selamat. 耶稣基督就是救主。 Karena itu di dalam kalimat yang sangat terkenal dalam Yohanes berapa? Orang GPI nggak usah ngomong, pasti tak hafal nih. Yohanes 3. 约翰福音3章16节很重要的一节， Dia mengaruniakan anak yang tunggal. 上帝爱世人，甚至把他的独生子 Saya 赐给 sudah 他们。 mendengar. 我听了， Andreas 2000 tahun juga sudah mendengar. 安德烈也听了耶稣。 Tugas kita menjelang Natal. 我们圣诞节的一个责任， Telepon kalau dia jauh. 他很远的话，你打电话， Kenalkan Yesus. 你把耶稣介绍给他。 Sebelum kita kenalkan Yesus, 当我们还没有介绍耶稣的时候， penting juga kita harus mengenal Yesus. 我们自己要真正的认识耶稣， Jangan sampai kita nggak mengenal, kita mengenalkan orang lain. 不要自己都还不清楚，但是我们有讲给别人。 Andreas melakukan hal itu. 安德烈做了这件事， Bagaimana dengan kita saat ini? 姐妹们，我们如何？ Roh Kudus pimpin kita 愿圣灵引导我们， untuk bisa menerapkan firman-Nya. 让我们能够施行主的话， Tuhan dimuliakan. 神得到荣耀。 Amin. 阿门。我们在天上的父，谢谢你的恩典，再次提醒我们，我们信了主之后，要把这个大好的信息向普世传扬，
但是最重要的，首先要记得我们的家人，帮助我们听到、行道。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, mengingatkan kami yang sudah kenal Tuhan, supaya kami betul-betul kenal siapakah Tuhan, dan sungguh-sungguh terutama memberitahukan, memperkenalkan kepada keluarga kami, sanak famili kami, dan teman-teman dan lingkungan kami. Tuhan tolong apa yang kami dengar, kami sungguh-sungguh taat untuk mempraktekannya, untuk menjalankannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. 谢谢 Elvianus 传道给我们所传讲的信息。Terima kasih kepada Guru Injil Elvianus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. 今天我们从安德烈的身上学习，怎么样把他所认识的救主弥赛亚介绍给别人。首先当然是最靠近自己的家人，同时也不要忘记在我们周遭、我们周围、我们所爱的、所认识的亲朋戚友，甚至于我们所不认识的人，我们也跟他们分享神的爱。Firman Tuhan sore hari ini membantu kita untuk melihat, belajar daripada Andreas yang sudah berjumpa dengan Mesias, dengan Tuhan Juru Selamat. Setelah dia kenal Tuhan, orang yang pertama yang dia cari adalah keluarganya sendiri, yaitu abangnya Simon Petrus. Saudara, kita juga harus belajar meneladani Andreas. Kita sudah kenal Tuhan, apakah keluarga kita, orang yang kita kasihi, juga sudah kenal Tuhan? Bukan saja kepada keluarga sendiri, bersamaan itu kita juga memperkenalkan Tuhan Yesus, anak domba Allah, yang menanggung dosa-dosa kita. Kita perkenalkan kepada orang-orang yang di komunitas kita. Jadikan aku berkat, 借我施恩福。
Amin.